Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Kitabul Maghazi pada hadis yang ke 3980 pada muka surat 84. Kita sambung hadis tu yang mana hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah bab kelebihan orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Babun ataupun babu fadli man syahida Badra, bab kelebihan orang yang turut serta dalam peperangan Badar itu. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas, di mana Anas menyebutkan bahawa beliau telah mendengar, beliau telah menceritakan Harithah yang masih muda beliau terbunuh pada perang Badar. Ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, engkau memang tahu betapa aku menyayangi Harithah. Kalau dia di syurga, aku akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia tidak berada di syurga, maka engkau akan lihat apa yang akan aku katakan, apa yang akan aku lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, semoga Allah merahmatimu. Engkau gilakah? Syurga itu satu sajakah? Sesungguhnya syurga itu ada banyak. Anakmu pula berada di syurga Firdaus. Baik, hadis ini sebenarnya pada minggu lepas telah kita baca. Hadis ini telah kita baca sebenarnya. Cumanya perbincangan dia tak habis lagi. Pada nota kaki yang ke-91. Yang mana dalam hadis ini mengisahkan bagaimana seorang sahabat muda lagi, Harithah ini, dan cuba boleh tengok sendirilah dia punya muka nota ke-89 itu secara ringkas biodata dia. Harithah ni bin Suraqah bin Harith bin Abdul Najjar Al-Ansari. Jadi saya telah sebut pada minggu lepas bahawa kenapa ibu Harithah ini pergi jumpa Rasulullah dah kata begitu. Sebabnya Harithah ni dia mati, dia betul lah dalam peperangan, tetapi bukan semasa peperangan itu berlaku. Sebab dia ni adalah salah seorang daripada anggota tentera yang ditugaskan sebagai meninjau keadaan musuh. Dan dia mati pun kerana terkena panah, macam anak panah sesak lah, ketika dia sedang minum air di kamp tentera tu. Pada waktu itu dia dipanah, kena di halkum dia, maka matilah dia. Jadi keadaan itulah sebenarnya yang menyebabkan ibu Harithah ni dia semacam tidak jelaslah kedudukan Harithah ni macam mana. Mana seolah-olah zahirnya nampak dia mati itu bukan semasa peperangan.
Padahalnya seperti mana dia, sehingga dia sebut, dia kata kalaulah, sebab tu dia tanya mula-mula, anak dia dalam syurga ke? Sebab mati tu tak sama dengan orang lain, mati juga, cuma bukan dalam masa peperangan. Itu. Tapi ketika dia sedang minum air di camp tu. Begitu. Baik. Kalau dalam syurga tak apalah, dia kata, dia senang hatilah. Tapi kalau tidak masuk dalam syurga, engkau tahulah apa yang aku akan lakukan. Jadi nampak dia tu, nampak tak boleh kawal perasaan, salah di situ. Sebab tu Nabi kata kepada dia, Nabi kata, mudah-mudahan Allah rahmati engkau ni gila ke? Nabi kata, syurga tu bukan sebanyak syurga ni, anakmu ni bukan duduk dalam syurga hak rendah, syurga hak paling tinggi, yakni Firdaus. Baik, yang kita nak bincang pada paginya, pada nota yang ke-91 tu, waihak. Nabi sebut waihak. Apa maksud waihak? Sebab dalam terjemahan ini waihak dengan arti semoga Allah merahmatimu. Disebut begitu ya. Jadi kalimah waihak ni sebenarnya adalah satu perkataan yang diucap untuk menyatakan rasa simpati. Bukan wailuk, waihak. Ni satu kalimah Arab yang dia gunakan, maknanya dia untuk simpati lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita pun, Allah sabarlah kita, biasa gitu ya kitanya. Nak buat macam mana? Kita kata ni satu kalimah yang menunjukkan simpati bila seseorang itu ditimpa apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sedih bila untuk menyatakan simpati, sedih dan belas kasihan lah. Dia panggil kalimatu tarahum wa isfaq wa tawajjuh. Ia boleh juga diterjemahkan dengan kasihannya engkau. Boleh juga begitu. Jadi menurut Ad-Dawudi, perkataan ini juga mengandungi erti mengherdik, membentak, mengusir, menghina, mencerca dan mengugut. Kalimatu zajar wa taubih. Tetapi semua makna ini tidak sesuai digunakan di sini. Tu ya. Jadi tidak sesuai digunakan. Sebab tu waihak ni dalam terjemah itulah kita ambil makna. Kalau kita perhatikan di sini, waihak dia ada makna yang berbeza lah. Makna pertama simpati, sedih dan belah kasihan. Seperti mana hak diterjemah tu. Tetapi makna yang kedua dia berlawan dengan mana? Kalimatul zajar dengan maksud nak sekat, nak herdik supaya jangan buat, itu kalimatul zajar. Dan taubih untuk mencela. Semua tu tidak sesuai tu. Hak sesuainya mula-mula tadi. Sebab tu dalam terjemah ni Nabi kata semoga Allah merahmatimu. Ini kata-kata untuk menenangkan Ibu Harithah itu. Kata-kata untuk menenangkan Ibu Harithah. Baik. Selepas Nabi kata waihak, waihaki, ki itu untuk perempuan lah. Nabi kata pula awahabilti. Terjemahan dia ni awahabilti, yang mana terjemahannya engkau gila ke? Ada pula kecek gitu. Gila ke? Nabi kata gitu pada dia. Jadi zahir tu bunyi berat juga tu. Gila ke? Kalau Melayu kita apa ada? Mu ni bengong ke? Mu ni gila ke? Apa yang kecek gitu? Bukan kata dia tu gila, tetapi dia ada maksud lain. Cuba tengok ya. Awahabilti, huruf hamzah ataupun haraf hamzah yang berada pada permulaan kalimah ini adalah hamzah istifham, hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Haraf waw yang berada selepas hamzah itu pula adalah wawul atfi, waw ataf. Waw ataf ni makna dia menghubungkan ayat itu dengan ayat sebelum tu. Mana ayat sebelum tu dengan ayat selepas waw tu ada kaitan. Ada kaitan. Itu makna disebut wawul atfi. Jadi haraf waw yang mengiringi hamzah pula adalah waw atf, kata penghubung kepada sesuatu yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Takdir sini ni bukan qada takdir tu. Yang ditakdirkan maknanya
Mana waw itu dia ada berkait dengan ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu kita kena andaikan ayat yang macam mana. Itu mana takdir. Bahasa Arab dia ada jenis gitu. Waktu logas gitu ngaji bahasa Arab tu. Kalau bab tu lah. Kata Al-Qastalani, makna dia begini. Ni takdir ni. Abika junun. Amalaka aqlun au faqat amalaki. Abaki junun, amalaki aqlun au faqatti akluki lah, aklaki. Ki itu untuk perempuan semua tu. Mimma asabaki minas sakli bibniki hatta jahilti sifatal jannah, hatta jahilti sifatal jannah. Ini takdir yang dibuat oleh Imam Al-Qastalani. Jadi maksud awahabilti maksudnya engkau gila ke, engkau tidak ada akal ke, atau engkau hilang akal ke dengan sebab kehilangan anak engkau, sehingga engkau tidak kenal lagi sifat syurga. Sebab syurga ni benda yang ma'ruf, tak kenal lagi syurga tu macam mana. Ad-Daudi berkata makna awahabilti ialah engkau jahil ke. Itu kata Ad-Daudi. Adakah engkau tidak tahu? As-Sindi pula dalam Hasyiah Bukhari, Syekh Sindi dia ada buat hasyiah tahlil lughat, dia panggil tahlil lughat. Tahlil lughat ni maknanya dalam kitab ni cetak ke India ni, cetak ke India. Cetak ke India. Dia tulis tepi tu kalau bahasa-bahasa yang payah, dia akan buat huraian dia. Bagi bahasa yang rumit, dia akan buat huraian dia. Jadi kata dia Syekh As-Sindi dalam Hasyiah Bukhari dia. Hasyiah ni makna nota, macam nota kaki lah. Di tepi tu. Dia duduk tepi, bukan duduk bawah. Kalau dalam kitab cetak ke India tu. Jadi kata beliau, ibu Harisah ni seolah-olah ragu-ragu tentang kesyahidan anak dia, yang bernama Harisah bin Suraqah tadi. Sebab apa? Seperti yang saya sebut tadi lah. Kerana Harisah ni dia tidak mati ketika betul-betul sedang berperang. Ia sebaliknya mati ketika sedang minum air di kolam. Di kolam, di kawasan OSIS, di kawasan kamp tentera tu lah, tempat dia buat pengkalan. Sebab dalam peperangan ni Nabi SAW buat pengkalan di kawasan OSIS, di kawasan ada air tu. Nabi SAW pula berkata demikian untuk menolak keraguan si ibu yang hilang akal kerana kematian anaknya. Seolah-olahnya baginda SAW berkata, kamu tidak sepatutnya bertanya anakmu mati syahid ke atau tidak. Sepatut tak tanya begitu. Anakmu dapat masuk syurga atau tidak, kerana dia memang telah syahid dan memang telah menjadi ahli syurga. Kamu sepatutnya bertanya. Hak molek ni sepatutnya kena tanya gini. Ni pandangan Syekh Sindi lah. Anak saya ni masuk syurga hak mana? Sepatut tanya gitu. Sepatutnya. Dia bukan sekadar telah mati syahid dan telah masuk syurga biasa, malah dia telah masuk syurga yang paling istimewa, iaitu syurga Firdaus. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut bahawa Harisah ni bin Suraqah ini, dia ni telah masuk syurga, dan syurga yang dia masuk tu sangat istimewa, syurga yang paling tinggi, iaitu Firdaus. Baik, cuba tengok nota 93 tu. Antara pengajaran panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah yang pertama, ini pengajaran kesimpulan hadis. Yang pertama, sahabat yang telah menjangkau umur 15 tahun ke atas dibenarkan ikut serta dalam peperangan di zaman Nabi SAW. Mana kalau 15 tahun ke atas, mana kalau bawah 15 tahun tidak dibenarkan. Syarat pada waktu itu yang ditetapkan untuk seseorang itu layak masuk berperang, umur dia kena 15 tahun ke atas. Kalau bawah 15 tahun tidak dibenarkan. Itu dikira tidak cukup syarat lah. Mana dia ni muda. Harisah bin Suraqah ini yang kedua tu,
Harithah bin Suraqah adalah antara anak muda yang telah menyertai peperangan Badar pada tahun kedua hijrah itulah. Peperangan pertama hak besar yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Harithah dikira telah mati syahid dalam peperangan Badar. Meskipun ketika beliau dipanah, perang belum lagi betul-betul berlaku. Bukan dalam peperangan berlaku tu. Tapi di medan perang lah. Yang keempat, hadis ini menggambarkan betapa kasihnya seseorang ibu terhadap anaknya. Yang kelima, seseorang yang beriman akan bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah ketika menghadapi apa-apa musibah yang menimpa. Yang keenam, ibu Harithah iaitu Rubai' binti An-Nadhr telah menerima kematian anaknya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sebaik saja mendengar berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa anaknya yang telah mati syahid itu mendapat syurga tertinggi, yakni syurga Firdaus. Maknanya di sini kita nampak bahawa ibu kepada Harithah ni, Rubai' ni binti Nadhr ini, sebenarnya dia bukan sedih kerana anak dia tu mati. Dia jadi lagu ni, dia jadi tanya begini sedih ni sebab dia tidak jelas anak dia tu mati tu kesudahan dia tu, macam mana mati, kedudukan dia tak jelas tu. Sebab tu dia tanya tu dalam syurga ke tidak. Maknanya kalau saya nak sebut dengan bahasa mudah, kalau anak aku ni tidak berada dalam syurga, gak tak nak gambarlah aku ni sedih setara mana. Kerana tu, bukan kerana mati tu. Bukan kerana mati tu. Bimbang takut sebab apa? Sebab mati anak dia tu mati bukan dalam peperangan sedang berlaku. Sudah minum air di pengkalan itulah, di kawasan OSIS itu. Tu sebenarnya. Baik, yang ketujuh, seseorang tidak akan berasa puas hati sekiranya tidak mendapat ganjaran yang istimewa atas sesuatu pengorbanan yang diberikan. Maknanya isu dalam hadis ni salah satunya berkait dengan ganjaran itu. Ganjaran itu dia panggil ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Sebab mati syahid ni dianggap sebagai sanamul Islam. Dalam hadis lain sebut sebagai sanamul Islam ni maknanya bonggol agama. Kemuncak lah, antara amalan kemuncak dalam Islam ni adalah jihad fi sabilillah. Yang ke-8, harus berkata engkau gila kah kepada seseorang yang bercakap atau bertindak tak keruan ni. Tak keruan tu maknanya nampak macam tak betul, kecek, ngapu kata-kata kecek dalam keadaan tidak keruan begitu tu, boleh kita kata mu ni gila, nak menyedarkan dia. Kadang-kadang dengar kita kata gitu, dia tersentak lah, dia sedar balik daripada kesilapan dia bercakap. Gitu boleh. Bila kata mu gila ke, bukan mana kita tuduh dia gila, tidak begitu maksud dia. Sebab kita kata gini, kalau buat gitu tu tidak manusia tu gitu, bukan kita menafikan insaniah dia tu, tapi kita menafikan sifat manusia sebenar, tidak gitu. Kalau nak jadi manusia sebenar, orang panggil manusia yang istimewa tu daripada makhluk lain, bukan gitu sifat dia, kena ubahlah perangai tu. Itu maksudnya. Hak ni pun gitulah juga. Hak Nabi Nuh yang sabar, jangan tidak sabar. Mana jadi hilang kewarasan siapa gitu sekali. Itu maksudnya. Cuma kadang-kadang setengah-setengah bahasa ni dia tak boleh kita faham makna zahir. Tak boleh faham gitu. Supaya Kelantan kita kecil ni, bahasa Kelantan kena faham. Bila dia sebut tu saya ni suka, mari dah menata ni dia kata. Tu rapat benar tu. Saya dia tu tak suka. Bahkan saya dia tepuk atas belakang dia. Noaknya rapat. Kalau tak rapat, dia tak kecek gitu. Jadi saya dia, bila saya ni kata menatan ni, kata mari tak bawa apa-apa rumah aku. Dia kata aku mari saja gaduh-gaduh. Dia tak marah pun. Tapi tak boleh guna pada sebarangan orang gitu. Kepada orang tertentu boleh. Dan dia faham bukan dengan makna menatan tu. Sebab menatan ni kira berat tu, tapi situ tidak. Dia tengok keadaan suasana dan orang yang kita bercakap. Mana rapat benar tu. Kalau kecik aku mu tu rapat benar dah tu. Ni parut lagi tu. Dia pakai menata tu.
Gitulah bahasa. Sebab tu bahasa dia kena faham dalam konteks dia punya bangsa tu. Bahasa tu kena faham dalam konteks bangsa tu yang menggunakan bahasa tu. Contohnya bahasa Arab. Inilah kalau tidak, kalau kita tengok dalam kamus ni, kalau tengok dalam kamus biasa boleh jadi nampak kasarnya Nabi kecek. Boleh kata gitu. Sebab dia kata kata-kata ni menunjukkan celaan. Sudah. Akan datang kita akan jumpa hadis. Kadang-kadang ada kata-kata Nabi yang bentuk doa keburukan, tetapi dia tidak maksudkan doa buruk. Mana orang-orang yang kena orang Islam yang kena doa keburukan lah, kira nampak zahirnya, sebenarnya itu adalah kelebihan dia. Ulama masuk dalam bab kelebihan dia. Kita bincang dah sebelum ni. Nabi sebut pada Muawiyah, mudah-mudahan Allah tidak mengenyangkan perutnya. Kita jumpa kan sebelum ni. Kenapa hadis tu diletak ke di bawah kelebihan Muawiyah? Ulama kita letak. Bahkan Imam Bukhari pun letak hadis tu di bawah kelebihan Muawiyah. Padahal zahirnya nampak berat tu, mudah-mudahan Allah tidak mengenyangkan perutnya. Biar lapar semua, makan banyak pun. Tapi tidak difaham gitu. Sebab tu kita kena faham dalam konteks orang bangsa tu dia faham lagu mana. Hak ni hak payah ni. Tengok kamus tak agak ni. Dia kena tengok dia panggil apa, syarah hadis. Baik. Yang ke-9, syurga ni ada banyak. Syurga ni ada banyak. Yang teristimewa, yang paling mempunyai kelebihan, yang menjadi tempat tinggal para anbiya dan mursalin adalah Firdaus. Yang ke-10, ruh orang mati syahid terus masuk syurga sebaik saja terpisah dari tubuh tuannya. Ini istimewa lah orang mati syahid. Dia tidak melalui proses biasa untuk masuk syurga, tapi terus masuk syurga. Yang ke-11, manusia mungkin melakukan apa saja walaupun yang terlarang apabila akalnya hilang. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak hukum manusia dalam keadaan itu. Tak boleh nak hukum mana. Bahkan kita kena doa supaya Allah rahmati dia, kita kena tenangkan dia dalam keadaan itu. Sebab tu dalam Islam apa, kalau hakim, kalau dalam keadaan dia serabut perut, kita tu dalam keadaan dia perasaan marah, dia ada gangguan lah, apa ni kita tu, masalah, dia ada masalah, dia sakit ke, dia kena cuti. Memang dalam fiqh kita pun sebut gitu. Dalam kes kata mahkamah hak biasa ni pun gitu juga. Sebab bila nak buat keputusan dia kena sihat sungguh. Akal dia pun kira-kiranya dalam keadaan yang ceria lah, tenang. Yang ke-12, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bersimpati dengan orang yang dirundung malang. Yang dirundung malang ni maknanya orang yang dalam keadaan susah kerana ditimpa apa-apa ujian daripada Allah, musibah dan sebagainya. Bagaimana kita nak urus dia? Cara sunnah, kita kena tarahum, menunjukkan rasa simpati, rasa kasih belah kepada dia. Kalau patut gosok-gosok dia, patut doa, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan gemulah ni Allah ampuni dosa dia, gemulah ni baik. Kita kata ke keluarga ni puasa senang hati. Itu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kena dilarang lah sama sekali, walaupun dia tu jahat masa dia hidup, bila dia mati kita diminta berdoa keampunan. Jangan sebutlah kesalahan dia. Jangan sebut. Kalau anak-anak dia dengar, rasa kecil hati. Ni banyak mana budi agama ni sangat halus, cara agama tu. Yang ke-13, apabila seseorang yang baik menggunakan perkataan yang mempunyai beberapa makna. Ni orang juh, orang baik tak ada lah lebih juh pada Nabi ni, lebih baik pada Nabi. Bila dia guna satu perkataan yang mempunyai banyak makna, ada maknanya yang baik dan ada maknanya yang tidak baik, anda haruslah memakai perkataan itu dengan maknanya yang baik sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Di sini kita perlu husnuzan lah. Kita perlu husnuzan. Mana kalau boleh takwil baik. Ni. Jadi hak ni lah ni saya tengok terhaki banyak lah sifat ni daripada orang Islam, khususnya kalau kita tengok dalam media alternatif lah, FB lah, tahu. Kadang-kadang tak ada dah sangka baik, tak ada. Tambah-tambah kalau berbeza parti. Kalau berbeza parti, tak berlaga dengan parti, tak ada langsung sifat husnuzan tu. Buruk saja. Tu tak kena gitu. Kita tak setuju tu tak apa hati tak. Kena jaga. Sebab kita nak, kalau boleh dalam keadaan tu pun boleh pahala lagi. Tu kita nak.
Berat orang kita ni. Kena jagalah, kena jaga tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis seterusnya, hadis ke 3981 ya, 3981. Wa bihi qala hadatsani Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abdullah ibn Idris qala sami'tu Husain ibn Abdurrahman an Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aba Marsad al-Ghanawi wa Zubair bin al-Awwam wa kulluna faris qala intaliqu hatta ta'tu rawdat khakh hatta ta'tu rawdat khakh fa inna biha imra'atun minal musyrikin ma'aha kitabun min Hatib ibn Abi Balta'ah إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى هجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقولوا له إلا خيرا فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. Ni cerita Hatib bin Abi Balta'ah ni. Ni cerita ni. Berat ni cerita ni. Ni nak ayat kelebihan ahli badan. Masih lagi nak sebut tentang kelebihan ahli badan. Baik, cuba kita tengok terjemahan dia. Jadi Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini. Di mana Sayyidina Ali telah berkata, ini kata Sayyidina Ali, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar aku bersama dua orang lagi sahabat yang lain yang bernama Aba Marsad al-Ghanawi dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Ni tiga ni semua kami ni adalah berkuda farisun. Masa Nabi atas ni jadi tentera berkuda. Tentera ni sebenarnya cuma tentera ni bahagian tugas-tugas khas lah, kita kata tugas-tugas khas dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kamu sehingga sampai kepada Raudah Khakh. Raudah Khakh. Di sana akan ada seorang perempuan musyrikin. Bersama dia ada sepucuk surat. Ada sepucuk surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia kata ada sepucuk surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana surat itu sebenarnya hendak dikirimkan kepada musyrikin Mekah. Kami mendapati, kata Sayyidina Ali lagi, kami mendapati perempuan berkenaan sedang mengendarai unta di tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat tu surat Abi Balta'ah, Hatib bui pada dia lah supaya kirim kepada orang Mekah, musyrikin Mekah.
Perempuan ni perempuan musyrikin, hak dia bawa sorak dia ni. Jadi kami jumpai perempuan ni ketika dia sedang naik unta, sedang mengendarai unta di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kata pada dia, Alkitab. Surat, mana surat? Oh, saya nak kata gitu. Dia tentera ni, dia lagu tu cara dia je. Tidak kata makcik, boleh tak nak tengok surat tu? Tu lembut saja lagu tu. Surat, mana surat? Mau tanya gitu selalu. Perempuan tu jawab, tidak ada apa-apa. Tak ada surat. Surat gapo dia kata? Surat apa? Tengok. Tak ada apa-apa surat pun. Tak ada surat dia kata. Fa anakhnaha. Setelah mendudukkan untanya, kami memeriksanya, tetapi tidak kami temui apa-apa surat. Fa anakhnaha ni maknanya kami mendudukkan unta dia. Kalimah anah ni, kalimah anah dia gini, dia khusus untuk unta ni. Kalau kita terjemah singkat, maka kita parking unta dia situ. Dia duduk. Bila dia duduk tu, lutut dia unta ni bila duduk, lutut dia ke depan sikit. Sebab kaki unta kan dia panjang. Bila dia duduk tu, patut sendi dia pun lebih besar daripada tak serupa dengan lembu. Bila dia duduk tu, kaki dia akan tobik pergi depan sikit. Jadi anak ni duduk gitu, lepas tu dia masuk eglun tu egal lah, dia masuk dia tu. Tak boleh bangun lah tu. Macam kau tekok lah kita tu. Tu cara orang Arab. Tu maknanya, tu maksud anak tu. Rupanya dulu dia letak atas kepala dulu. Kalau kita baca itu, mana tu koci tekok utah tu. Tapi dia tidak koci tekok lah, dia koci bahagian lutut tu. Cuba tengok dalam internet dia tubik sikit lutut dia kan, hasil tu dia masuk egal tu, dia lipat. Jadi makna utah tak akan bangun, duk gitu utah. Itu cara dia parking utah. Tu mana fa'anakhnaha tu. Jadi kata Sayyidina Ali, bila kami periksa perempuan ni tak ada surat, tak jumpa surat tu. Sedangkan Nabi kata ada. Kami pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak berdusta. Dia kata mu bawa surat. Rasulullah tidak akan bohong. Sama ada engkau keluarkan surat itu sendiri atau kami akan telanjangkan engkau. Dia tak boleh ni, hebat tentera ni, dia lagu tu lah. Bila dia melihat kami betul-betul serius dalam masalah ini, barulah dia mengeluarkan surat itu daripada tempat ni. Dia letak di ni. Di tali pinggir dia ni. Dia selit situ. Nitaq dia panggil, nitaq. Dalam istilah dia panggil nitaq. Ikat pinggir dia. Baru dia ambil, rupanya dia selit situ, patut cari tak jumpa pun. Lalu kami bawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun kata, wahai Rasulullah, Hatib ni, dia ni Hatib lah bin Abi Baltah telah khianat kepada Allah, kepada Rasul Allah dan kepada orang-orang beriman. Ni rahsia negara ni. Kalau zaman lan ni kan, berat hukum ni, bukan main-main ni. Bukan bocor mesyuarat AJK masjid ni, tak ni. Ni mesyuarat bocor rahsia negara, terdedah pada ancaman, pada bahaya. Ni sebab tu saya nombor kata ginilah, surah hamba lah, dia ni telah khianat kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Biar saya penggal leher dia. Saya nombor kata tak boleh lah ni setara ni, biar saya kerak tekak dia. Kata saya nombor. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Hatib, apakah yang mendorongmu melakukan begitu? Apa awak kerja lagu ni? Kenapa mu buat gini wahai Hatib? Mu tak tahu kah? Itu rahsia negara tu. Rahsia tentera, kerajaan. Boleh terdedah ni negara pada bahaya. Kayak hukum yang berat, mana-mana negara bersilat-silat hari bulan kena hukum bunuh ni. Dalam negara mana-mana kalau bocor rahsia yang melibatkan strategi, kita ke bahagian strategi negara lah, bahaya. Apa jawab Hatib bin Abi Baltah? Dia kata, demi Allah, bukanlah kerana saya tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Saya sebenarnya hendak berbudi kepada orang-orang kafir Quraisy, supaya dengan itu adalah sebab untuk Allah melindungi keluarga dan harta benda saya. Sebab dia ada keluarga sana, dia ada keluarga di sana, dan dia pun ada harta benda dia. Zahir tu nampak teruk lah perangai tu. Sahabat-sahabatmu yang lain semuanya ada sanak saudara di sana, keluarga dan harta benda mereka terpelihara kerana ini. Aku ni tak ada.
Keluarga aku duduk sana pun dia tak ada keluarga besar lah. Makna dia ni tidak ada keluarga besar yang boleh melindungi keluarga dia, anak dan isteri dia. Maka Rasulullah pun lantas berkata pada dia, oh betul, dia bercakap benar. Betul-betul dia, yalah, Nabi kata dia bercakap benar. Oleh kerana itu, janganlah berkata sesuatu yang tidak baik kepada Hatib ini. Umar desak lagi, Sayyidina Umar desak lagi, dia telah khianat kepada Allah dan Rasul dan orang beriman. Biar saya penggal lehernya, kata Sayyidina Umar. Pada waktu itu Rasulullah bersabda, tak ingatkah, mu tak tahukah, dia ni seorang ahli Badar, sahabat dia ikut serta dalam peperangan Badar. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah Allah telah mengetahui hati perut ahli Badar, sehingga dia berfirman di dalam hadis kursi, lakukan apa saja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu. Atau perawi ini syak, Allah berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, maka mengalirlah air mata Umar, seraya beliau berkata, Allah dan Rasulnya jualah yang lebih mengetahui. Hadis ni antara hadis yang ditolak oleh puak Syiah. Hak mati baru ni, Ayatullah Syiah mati baru ni kan, salah satu kenyataan dia hak terkenal lah. Dia kata kita tidak boleh terima sahabat tu baik semata-mata dia menjadi sahabat. Terang, nampak sangat di segi Rafidah dia tu. Makna bagi saya kalau dia mati ni kata laknatullahi alaihi, tak perlu ucap takziah lah kalau dia mati. Dia ni kalau dengan sahabat teruk sangat, terang kenyataan dia. Dia kata kita tak boleh terima sahabat ni semuanya baik semata-mata sahabat dia tu jadi baik, jadi ahli syurga, kita tak boleh terima. Maknanya kata-kata dia tu senada dengan syiah-syiah hak lain lah, bahawa sahabat ni supaya orang ramai ni ada hak jahat, ada hak baik. Tak ada kelebihan tu jadi sahabat tu. Hak kelebihannya ahlul bait. Ni perangai pokok Syiah Rafidah. Sebuah hadis-hadis ni kan antara hadis rekaan bagi dia. Ni antara hadis rekaan. Tengok. Kita kata tu Sayyidina Ali tu. Iyalah mu tipu guna Sayyidina Ali dia tu. Dia kata begitu. Baik. Cuba kita tengok di sini. Nota kaki yang ke-94. Baik, cuba tengok di sini. Di dalam Kitabul Jihad di dalam Kitabul Jihad Sahih Bukhari tersebut satu lagi nama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk misi ini. Beliau ialah Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Jadi mereka ni 4 orang semuanya. Sini Kitabul Maghazi. Kalau kita baca ni Kitabul Maghazi. Satu lagi tajuk besar dalam Sahih Bukhari dia panggil Kitabul Jihad. Tajuk besar yang berkait dengan jihad. Dalam kitab tu ada Imam Bukhari bawa hadis yang menyebutkan bahawa bukan 3 orang yang Nabi hantar untuk pergi rampas surat itu daripada perempuan musyrik itu, tetapi 3-4 orang. Seorang lagi nama ni Miqdad bin Al-Aswad. Tadi kan sebut 3 orang tak? Sayyidina Ali, lepas tu 2 orang lagi tu, sahabat dia tu. Mana sana itu? 3 orang sana lah. Baik. Dalam Kitabul Jihad hadis lain ada seorang lagi. Selain daripada Aba Marsad, kemudian Zubair, seorang lagi adalah Miqdad. Jadi 4 orang. 4 orang dalam riwayat Bukhari juga. Dalam Kitabul Jihad, Sayyidina Ali, Aba Marsad dan juga Az-Zubair Ibn Awam dan Miqdad, 4 orang. 95, cuba tengok 95 tu disebut di sini. Nabi kata pergilah kamu sehingga sampai ke Raudah Khakh. Raudah Khakh tu menurut Raudah Khakh ni nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Ia terletak 12 batu daripada Madinah. Jarak dia daripada tempat ni Raudah Khakh dengan Madinah ni mana perjalanan nak pergi ke Mekah dia ada satu tempat bernama Raudah Khakh. Mana jarak dia kalau kita ukur daripada Madinah sampai tempat tu 12 batu. 96. Cuba tengok 96.
Jadi bersama perempuan musyrikin ada sepucuk surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang musyrikin Mekah. Cuba tengok notanya ke sebelum tu lagi 90 tu musyrikin Mekah disebut sebagai perempuan musyrik. Menurut pendapat yang masyhur, perempuan itu bernama Sarah. Nah, perempuan ini bernama Sarah. Ada juga setengah ulama mengatakan Hatib telah mengupahnya sebanyak 1 dinar. 1 dinar ni 900 riyal lebih kita lah. Lebih kurang gitulah. Setengah yang lain pula mengatakan sebanyak 12 dinar. Ni kata 1 dinar, setengah orang kata dok, sikit doa tu. Nak 12 dinar. Tu. Baik, yang ke-97, antara ketua kafir Quraisy yang ditujukan surat berkenaan ialah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Jadi rupanya surat tu minta disampaikan oleh Hatib supaya disampaikan kepada Safwan bin Umayyah, Suhair bin Amr dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ni kepala-kepala Quraisy semua ni. Di dalam surah itu Hatib menceritakan tentang pergerakan Nabi SAW daripada Madinah ke Mekah bersama sekian ramai para sahabatnya dengan tujuan untuk menakluki Mekah. Berat ni kesalahan dia ni kalau nak kira. Dia sebut tentang strategi pertahanan negara lah, dari sudut pertahanan negara. Berat ni. Baik, cuba kita tengok lagi. Tak apalah. Kami mendapati perempuan berkenaan seterusnya. Nota ke-98 tu. Nota ke-98. Mana yang 98 tu? 97. Okey. Jadi bila mula-mula Sayyidina Ali cari surat tu tak jumpa. Selepas tu dipaksalah. Sampai Sayyidina Ali ugut, kami akan telanjangkan kamu. Maka dia pun keluar surat tu, berada di nitaq dia tu, di ikat pinggang dia tu. Baik, di dalam setengah riwayat tersebut surat itu disembunyikan di bawah sanggul dia, jalinan rambut dia. Tu ada juga sebut duduk ni dalam rambut dia disembunyikan di situ. Sedangkan di sini tersebut, dalam hadis ni tersebut, surat itu disembunyikan di tempat mengikat tali pinggangnya. Mana satukah daripada dua riwayat ni hak betul, hak tepat? Dua riwayat berhubung dengan perkara yang sama sekarang ini, zahirnya nampak berlaku pertentangan. Maka apakah penyelesaian? Sebab kedua-dua hadis itu sahih. Yang kata duduk di sanggu dengan duduk di ikat pinggang dia sahih kedua-duanya. Hak mana sah betul? Di sini ada. Jadi untuk menyelesaikan kemusykilan ini, para ulama telah mengemukakan 4 pandangan untuk menghilangkan pertentangan berkenaan. Ini termasuk hadis musykil ni lah, antara contoh-contoh hadis musykil lah. Yang pertama, mula-mula surat itu disembunyikan di dalam jalinan rambut. Mula-mula sekali lah. Kemudian ia dipindahkan ke tempat mengikat tali pinggang, atau mungkin juga sebaliknya. Mula-mula letak situ, lepas tu dia pindah letak di tempat lain pula. Yang kedua, mungkin juga ada 2 pucuk surat pada perempuan itu. Satu daripadanya disembunyikan di dalam jalinan rambut, satu lagi disembunyikan di tempat mengikat tali pinggang. Yang ketiga, hujzah seperti mana sebut dalam hadis itu, hujzah dipakai dengan erti tempat tersembunyi secara mutlak. Dia simpan di hujzahnya. Hujzahnya kira-kira tempat. Maaflah saya sebut, misalnya kita letak dalam coli dia ke sebagai contoh. Tepat gitu. Kira-kira kalau orang nak cari, orang tak akan carilah situ. Tak tergamuk nak cari. Atau letak dalam seluar dalam dia ke, sebab ni benda penting. Tu maksud hujzah tu. Mana kira-kira tepatnya kalau orang cari pun orang tak akan sentuhlah tempat tu. Itu maksud dia. Itu makna hujzah. Secara mutlaknya makna begitu. Sama ada di dalam jalinan rambut atau di tempat mengikat tali pinggang. Yang keempat, rambut perempuan itu sangat panjang. Surat sebenarnya disembunyikan di hujung jalinan rambut. Hujung jalinan rambutnya yang berisi surat itu pula disembunyikan di tempat mengikat tali pinggang. Jadi kedua-dua riwayat ini dia panggil kaedah dia jamuk lah, dia jamuk. Sama ada yang menyebutkan surat itu dikeluarkan daripada jalinan rambut, atau yang menyebutkan ia dikeluarkan dari tempat mengikat tali pinggang, maknanya sama saja. Jadi rambut dia tu panjang, terurai lah. Jadi oleh kerana panjang rambut dia tu, maknanya dia selit rambut dia ni pada ikat pinggang dia. Sebab dia naik unta ni, tak suri terurai rambut tu dengan angin dan sebagainya.
Jadi sekali tengok. Jadi kalau kita sebut dia ambil daripada rambut dia, daripada jalinan rambut di celah-celah itu, ataupun ambil daripada tempat ikat pinggir pun boleh berlaku maksud tu. Sebab rambut dia panjang, dia selit rambut dia tu di bahagian ikat pinggir dia. Sebab apa? Sesuai lah, sebab dia nak naik kenderaan unta tu. Gitu. Baik, sini hak penting perbincangan ni. Ni kemuncak perbincangan dia duduk sini. Sebab kita kena sesal masalah Hatib bin Abi Balta'ah ni. Sebab ni antara contoh hadis yang diserang dengan hebat oleh Syiah. Ni antara hadis yang diserang dengan hebat lah oleh pokok Syiah. Baik, cuba kita tengok di sini. Hadis ini, ni hadis kita sedang bincang ini mengandung kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang menghantar surat kepada penduduk Mekah, di mana beliau mendedahkan rahsia Rasulullah SAW dan para sahabat yang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk menakluk Mekah. Sebenarnya pada tahun ke-6 Hijrah telah termeterai satu perjanjian damai di Hudaibiyah di antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin Mekah untuk 10 tahun. Akan tetapi perjanjian damai itu tidak dapat bertahan lama. yakni 2 tahun sahaja selepas itu, yakni selepas termeterainya perjanjian damai tersebut, orang-orang musyrikin telah melanggar dan mencerobohinya. Dia telah melanggar janji itu. Orang-orang kafir Mekah bagaimanapun berusaha memperbaharui perjanjian damai yang telah dicerobohi mereka, namun usaha mereka tidak berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula secara diam-diam telah menyiapkan bala tentera untuk menyerang Mekah. Tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahsia itu kepada orang-orang Mekah menerusi surat yang dikirimnya kepada mereka melalui perempuan musyrikin tadi, yang dikatakan nama Sarah tadi. Jadi kandungan surat itu antara lainnya adalah seperti berikut. Ini contoh isi surat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kamu dengan bala tentera yang sangat ramai. Ia akan membangkitkan debu hingga siang akan menjadi seperti malam. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam datang menyerbu kamu seorang diri pun, Allah akan menolongnya dan akan memberikan kejayaan kepadanya. Bersiap sedialah kamu. Wassalam. Standby lah dia kata tak? Dia kata kita berat juga tu kan. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok kalau kita tengok zahir gini tak, tidak ambil pandangan ulama, berat juga tu. Dia akan menyebabkan terjejah hadis Nabi. Hak Nabi sebut bahawa orang yang terlibat dalam peperangan Badar ni, dia tidak akan buat, tidak ada satu amalan yang boleh membinasakan dia. Mana dia tak akan buat dosa besar. Selamat dia. Kalau buat dosa besar pun akan diampunkan. Akan terjejah hadis tu. Bahkan bila terjejah hadis tu, mana terjejahlah kredibiliti Rasulullah tu. Tu makna peribadi Rasulullah akan terjejah, hilang kredibiliti dia tu. Bahaya tu. Sebab tu perlu penyelesaian. Cuba tengoklah. Surah ini sekilas pandang semacam memberi ancaman kepada pihak kufar Mekah. Mana sekali tengok surat ni berbentuk ancaman ni, sekali tengoklah. Beringat sikit bawa-bawamu. Nabi ni dia mari dengan tentera besar. Kalau Nabi pergi seorang mu puslak ke dah mu, mati dah mu, kalah dah mu. Sebab apa? Allah tak akan biar saja, Allah akan tolong ke Nabi dia. Ni dak ni dia pergi dengan satu bala tentera yang besar. Nampak tu ugut teh tu. Maklumat tu walaupun siapa lebih awal sebagai ugut teh tu. Sekali tengok gitulah. Ia mungkin menimbulkan rasa gerun dan takut di dalam hati pihak kafir Quraisy. Bagaimanapun surat ini, jika dilihat dari sudut yang lain, perbuatan membocorkan rahsia seperti itu boleh mengancam nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat baginda. Jadi seseorang yang membocorkan rahsia negara, terutamanya rahsia ketenteraan sesebuah negara kepada pihak musuh, memang dianggap sebagai pengkhianat dan penderhaka negara di sisi politik dan undang-undang mana-mana negara sekalipun. Orang yang melakukan demikian boleh dikenakan hukuman mati kerana telah mendedahkan umat, mendedahkan bangsa kepada kemusnahan dan kehancuran. Oleh kerana apa yang dilakukan oleh Hatib adalah satu jenayah berat terhadap negara, Allah memberitahu kepada nabinya menerusi wahyu, dan surat itu tidak sampai ke tangan pihak musuh. Kenapa Allah bagi tahu? Maknanya di sini kalau Allah tak bagi tahu, Nabi memang tak akan tahu. Surat ni telah dikirimkan oleh Hatib melalui perantara perempuan musyrikin. Mana di sini jelas pada penting ni.
Maknanya Nabi ni tak tahu perkara gaib. Dia kata jin dia buat ke dia nak kata royak. Nah, takut kita timbul kepala kita gitu dah. Nabi tak tahu, padahal ni keadaan yang sangat kritikal ni. Kalau Allah tidak turun wahyu bernabi, Nabi tak akan tahu. Ni baik. Ini salah satu contoh bahawa Nabi ni tidak tahu perkara gaib. Nabi tak tahu. Kenapa ke Hatib bin Abi Balta'ah ni dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah melakukan satu kesalahan besar yang boleh dikenakan hukuman mati menurut undang-undang Islam ke undang-undang tidak Islam ke. Memang semua orang faham hal ini. Berat ni kes ni. Jawabnya setelah diselidiki, ternyata Habib bercakap benar. Memang dia bercakap benar. Nabi buat pengusaha. Bukan kata alasan nak melepaskan diri, tidak, dia sebut tu hak benar, ikhlas dia buat tu kerana tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membenarkan, telah menerima alasan yang diberikan oleh Hatib itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan asas yang paling kuat untuk Hatib dimaafkan. Asasnya ialah beliau adalah seorang sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Peristiwa ini jelas menunjukkan betapa istimewanya ahli Badar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan melalui firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi bahawa, jadi kalau berkait dengan sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar ni, untuk menyatakan istimewanya mereka melebihi dalam peperangan-peperangan lain pun tak sebut gini. Ni nak istimewa suruh. Misalnya contoh hadis qudsi. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu, ataupun perawi syak. Sebenarnya Allah kata begini, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Bagi penulis, antara sebab kenapa Hatib berani mendedahkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada pihak musuh ialah kerana beliau sedar dan yakin jadi bagi penulis, antara sebab kenapa Hatib berani mendedahkan rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam kepada pihak musuh ialah kerana beliau sedar dan yakin keberangkatan Rasulullah pada kali itu pasti akan membuahkan kejayaan dan kemenangan tanpa sebarang pertumpahan darah. Tu. Baik. Penaklukan Mekah akan berlaku dalam suasana aman damai, walaupun beliau mendedahkan rahsia berkenaan. Ni pada bacaan kita kata bacaan politik lah, kita kata orang lain sebut sebagai bacaan politik. Hatib dia kata kalau orang kafir tahu pun, makna kekuatan tentera Madinah yang dipimpin oleh Nabi tidak menjadi saingnya lah. Maknanya tentu kalah pihak Quraisy pada waktu itu. Dia yakin. Jadi sebut ni seolah-olahnya bukan kata nak mendedahkan rahsia, nak beri peringatan kepada pihak Quraisy tak sudut lawan lah. Kalau Muhammad masuk itu pun, kalau Nabi masuk tak sudut lawan, tentu kalah. Sebab tu dia kata kalau Nabi pergi seorang pun kamu kalah. Sebab Tuhan akan tolong, Allah akan tolong. Ni dia pergi dengan bala tentera begitu ramai. Tu maksudnya. Tak apalah. Semuanya dilakukan oleh Hatib atas keyakinannya yang terlalu tinggi kepada beberapa ayat Allah di dalam surat Al-Fath. Perhatikanlah ayat-ayatnya bermula dari ayat 18 hingga ayat 28. Tu boleh tengok situ dah. Jadi satu kemusykilan timbul di sini, iaitu setelah Rasulullah membenarkan Hatib dan berkata la taqul lahu illa khaira. Ni Nabi bila Hatib buyalah segitu, Nabi kata pada sahabat dia termasuk nama la taqul lahu illa khaira. Lepas ni jangan cerca, jangan caci dia. Jangan sebut kata-kata yang buruk pada dia. Kalau nak kecek, nak kecek kena yang baik-baik saja. Maknanya Nabi ni bukan sekadar membenarkan Hatib, tapi dia defend pula, dia pertahankan pula Hatib tu. Jadi timbul kemusykilan bila Nabi kata gitu, kenapa Sayyidina Umar masih lagi bertegas? Dia ni telah khianat pada Allah dan Rasul dan orang beriman, biar saya penggal dia. Tadi kata dah, bila Nabi ayat gini nampak macam canggah Nabi ni. Zahirnya nampak macam canggah Nabi ni. Lepas tu beriman lagu mana? Akhir timbul kemusykilan. Baik.
Bukankah dengan berkata begitu, begitu sekali lagi seolah-olah Sayyidina Umar menyangkal dan menyanggahi perintah Nabi. Ni lawan Nabi dah ni. Jadi beberapa jawapan telah diberikan oleh ulama. Antaranya sinilah ini kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Ni. Jadi kena sesat je, ni pun masalah. Kalau tidak boleh timbul sangka buruk pada Sayyidina Umar. InsyaAllah ni kita bincang minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.